Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala abi qasim al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah اليوم سنواصل درسنا تحت موضوع الجديد في قسم التوحيد يعني الموضوع حقيقة الإيمان. InsyaAllah kepada para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada tajuk hakikat iman, iaitu pada bahagian tauhid. Okey, baik. Di akhir pembincangan kita pada hari ini, kita akan mendapat beberapa perkara. Maksudnya selepas daripada akhirnya pembelajaran kita akan dapat mengetahui 5 perkara utama dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah kita mampu al-qudrah ala zikri ta'rif al-iman lughatan wa istilahan. Yang pertama, kita mampu untuk menyebut mengenai tentang definisi mengenai iman dari sudut lughatan. Lughatan ni dari sudut bahasa, wa istilahan dan juga dari segi istilah. Tu yang pertama, kita boleh sebut, kita tahu, kita boleh mentakrifkan apakah maksud iman dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Tu yang pertama. Yang kedua adalah kita mampu untuk menyebutkan dalil. Dalil maksudnya adalah bukti daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi mengenai tentang hakikat iman. Kalau orang tanya apakah dalil, apakah bukti yang menyebutkan bahawa kita ni perlu beriman, maka kita sebutkan sama ada ia daripada hadis Nabi ataupun daripada Al-Quran Al-Karim. Tu yang kedua. Yang ketiga, kita mampu untuk menerangkan mengenai tentang arkanul iman. Kita mampu, kita berkebolehan, kita tahu untuk kita menerangkan mengenai tentang rukun iman. Tu yang ketiga. Yang keempat, apa yang kita akan belajar adalah kita dapat mensyarahkan, kita dapat menjelaskan mengenai tentang perkara-perkara yang meningkatkan iman dan juga perkara-perkara yang menurunkan iman. Iman kita ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi ada sebab dia, ada punca dia, kenapakah iman kita naik dan juga kenapa iman kita turun. Dan yang terakhir, kita akan dapat mengetahui mengenai tentang al-qudratu ala tawdihi al-umuri allati tufsidul iman. Kita mampu, kita tahu untuk kita berkemungkinan, kita berkebolehan, kita berkemampuan untuk mengetahui tentang perkara-perkara yang akan merosakkan iman. Okey, ini adalah 5 perkara yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, perkara yang pertama iaitu definisi kepada maksud iman. Okey, iman dari segi bahasa lughatan, haqiqatul imani lughatan. Hakikat iman dari segi bahasa adalah at-tasdiqu, membenarkan, wal i'tiqad dan juga percaya. Itu dari segi bahasa. Bila sebut kata beriman, mestilah yang pertama kita kena membenarkan, kita kena percaya. Dekat mana percaya ni? Dekat dalam hati. Itu iman dari segi bahasa. Istilahan dari sudut istilah pula, kata ulama, maksud iman adalah al-qawlu bil lisani, iaitu kita ucapkan dengan lidah kita. Wal i'tiqadu bil jinani, dan juga kita percaya dengan hati kita. Wal amalu bil arkan, dan juga kita beramal dengan anggota badan kita. Tu maksud iman. Maksud dia macam mana? Yang pertama, al-qawlu bil lisan, maksudnya adalah kita percaya. Contohnya, kita mengatakan bahawa kita beriman kepada Allah, kita mesti sebut dengan lidah kita. Kita kata, aku beriman dengan Allah Ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baik, kita sebut dengan lidah kita, kita kena sebut dengan lidah kita, tu yang pertama. Yang kedua, wal i'tiqadu bil jinan, dalam masa yang sama bukan kita sebut sahaja dengan lidah, tapi kita juga kena dalam hati kita, kita kena percaya betul bahawa kita ni betul-betul beriman dengan Allah. Kita betul-betul kita percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja sekadar di lidah, tapi dalam hati juga kita kena percaya. Dan yang ketiga, wal amalu bil arkan, dan juga kita kena beramal dengan anggota badan kita. Apabila Allah Ta'ala perintahkan kita untuk solat, maka kita kena solat sebagai bukti bahawa kita beriman kepada Allah Ta'ala. Tu maksud iman dari segi istilah. Boleh ingat?
Mudah saja. Iman dari segi istilah dia mesti ada 3 elemen, dia mesti ada 3 perkara, iaitu yang pertama kita kena mengaku dengan lidah, yang kedua kita kena percaya dengan hati, dan yang ketiga kita kena beramal dengan anggota badan. Ini adalah 3 perkara yang mesti kita buat, yang mesti kita lakukan, barulah kita dinamakan sebagai orang yang beriman. Okey. Dah settle lah, kita dah faham dah mengenai tentang ta'rif, kita dah tahu dah mengenai tentang definisi hakikat iman tu macam mana. Okey. Yang kedua, dalil nakli. Dalil nakli maksudnya bukti. Daripada manakah yang kita ni perlu beriman? Daripada manakah bukti ataupun sumber yang menyatakan kita ni perlu beriman? Iaitu daripada hadis Nabi SAW. Hayna sa'ala Jibrilun Nabi SAW anil iman. Ketika mana malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW anil iman, mengenai tentang iman. Qala, maka Nabi bersabda, an tu'mina billah, iman ini hendaklah kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Tu yang pertama. Yang kedua, wal malaikat wa malaikatahu, dan juga kepada wa malaikatihi, dan juga kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan juga kepada rasul Allah, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhirat, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita kena beriman dengan takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Rawahul Muslim. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalil dia daripada hadis Nabi. Jadi seeloknya kalau bolehnya kita kena hafal hadis ni, kita kena ingat. Supaya bila keluar soalan ataupun bila orang tanya kepada kita, apakah dalil, apakah sumber yang menyatakan bahawa kita kena beriman dengan Allah, kita boleh buat main hadis ni. Kita kata hayna sa'ala Jibril an-Nabi SAW iman. Kita boleh baca. Kalau kita tak hafal, kita tak boleh nak abang lah kan. Kalau kita hafal, maksudnya kita boleh sebut dalam bahasa Arab dia, kita boleh sebut, dan juga kita boleh terjemahkan lagi. Dia kira orang hebat lah. Nah, jadi para pelajar mesti ingat dalil ni. Para pelajar mesti menghafal hadis ni. Saya baca sekali lagi lah dia punya baris dia. Hayna sa'ala Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Pendek saja hadis ni. Okey, ni perkara yang kedua yang kita belajar pada hari ini, mengenai tentang sumber daripada manakah kita kena beriman, iaitu daripada hadis Nabi SAW. Ni yang kedua. Okey, yang ketiga, arkanul iman. Berapakah rukun iman? Kalau orang tanya kita dah belajar ni, dah belajar usuluddin dah lama dah kita belajar ni, dah nak masuk 2 bulan dah. Okey, apakah rukun iman? Orang tanya. Jadi rukun iman ini ada sittatun, ada 6. Nampak kotak yang warna biru tengah tu? Arkanul imani sittatun. Rukun iman ada 6. Yang pertama, kita baca ikut jam yang warna hijau. Al-imanu billah, kita beriman dengan Allah. Ni yang pertama, rukun iman yang pertama. Kita beriman dengan Allah. Rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikah, iaitu kita beriman dengan malaikat. Yang ketiga, al-imanu bil kutubi as-samawiyyah, iaitu kita beriman dengan kitab-kitab. Yang keempat, al-imanu bil anbiya'i war rusul, iaitu kita beriman dengan para nabi dan juga para rasul. Yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, iaitu kita beriman dengan hari akhirat. Dan yang keenam adalah al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, iaitu kita beriman dengan qada dan juga qadar. Maksudnya kita beriman dengan qadar yang baik dan juga qadar yang buruk. Kita beriman dengan takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Ni adalah 6 perkara rukun iman yang mesti kita tahu. Yang pertama adalah kita beriman dengan Allah. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kita beriman kepada kitab. Yang keempat, kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, kita beriman pada hari akhirat. Dan yang keenam, kita beriman kepada takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Mudah saja. Rukun iman ada 6. Okey, kita tengok satu persatu. Rukun iman yang pertama, iaitu kita beriman dengan Allah. Macam manakah kita kena beriman kepada Allah? Macam mana? Iaitu kita beriman, kita i'tiqad, kita percaya Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat yang baik. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang kesempurnaan. Tu yang pertama. Bila orang tanya macam mana kita beriman dengan Allah, kita kata aku beriman dengan Allah, bermaksud aku percaya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Tetapi kita sebagai seorang Islam, maka kita kena tahu 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ada 20 perkara, adapun 20 sifat yang mesti kita tahu mengenai tentang Allah Ta'ala. Iaitu sifat apa?
Yang pertama sifat wujud. Ni sebenarnya ni kita dah pernah dengar ni kan. Cuma untuk kali ni kita kena ingat balik, kita perangat balik apa yang kita dah hafal dah dulu-dulu tu. Ada lagu dia kan. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayyah sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Cukup 20 kan. Yang pertama Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Wujud maksudnya ada. Kidam maksudnya sedia. Baqa maksudnya kekal. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala ni tak sama dengan perkara-perkara yang baharu. Qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah. Allah Ta'ala itu esa. Kudrah Allah Ta'ala berkuasa. Iradah Allah Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu yang ke-9. Hayyan Allah Ta'ala bersifat dengan maha penghidup. Sam'un ataupun sam'un. Allah Ta'ala mendengar. Basrun Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala yang ke-13 kalamun Allah Ta'ala bercakap. Yang ke-14 kaunuhu qadiran Allah Ta'ala hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Kaunuhu muridan hal keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak. Kaunuhu aliman hal keadaan Allah Ta'ala itu mengetahui. Kaunuhu hayyan hal keadaan Allah Ta'ala itu hidup. Kaunuhu sami'an hal keadaan Allah Ta'ala itu mendengar. Kaunuhu basiran hal keadaan Allah Ta'ala itu melihat. Kaunuhu mutakalliman hal keadaan Allah Ta'ala itu berkata ataupun bercakap. Okey, ni 20 sifat yang mesti kita tahu, yang mesti kita hafal, yang mesti kita kena tahu. Kita kena yakin. Kita kena kalau boleh kita kena, kalau orang tanya kita, sebut Zat 20 sifat yang wajib bagi Allah, kita boleh sebut Allah wujud kidam baqa sampai habis. Okey, ni yang atas ni adalah sifat yang wajib bagi Allah. Yang bawah pula adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Ada 20 juga, iaitu yang lawan kepada yang atas. Kalau yang atas ni ada sifat yang pertama wujud, maka lawan bagi sifat Allah Ta'ala adalah adam. Ada lawan dengan tiada. Ni adam maksudnya tiada. Hudus maksudnya baharu. Fana maksudnya musnah. Mumasalatul lil hawadis maksudnya adalah Allah Ta'ala ni sama dengan baharu. Ini adalah perkara yang mustahil, perkara yang tidak akan berlaku pada Allah Ta'ala. Qiyamuhu binafsih Allah Ta'ala berdiri, Allah Ta'ala bergantung kepada benda yang lain. Ini adalah satu perkara yang mustahil juga, tak akan berlaku kepada Allah Ta'ala. Nombor 6, ta'addud berbilang-bilang. Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang. Ajizun yang ketujuh, lemah. Karahah, paksaan. Jahalun adalah jahil. Ni semua adalah sifat yang mustahil, lawan kepada sifat yang atas balik. Mait, iaitu mati. Adakah Allah Ta'ala mati? Mustahil Allah Ta'ala tak mati, kerana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hidup. Okey. Summun, iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan, dia kata pekak. Adakah Allah Ta'ala pekak? Tidak, mustahil. Itu adalah perkara yang mustahil. Amyun, adakah Allah Ta'ala bersifat dengan buta? Tidak, Allah Ta'ala adalah melihat. Bukmun, adakah Allah Ta'ala itu bisu? Tidak, kerana Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dan juga sampai 20 ni adalah sifat yang lawan bagi yang atas ni. Okey, itu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang kedua, kita beriman dengan malaikat. Macam mana kita nak beriman dengan malaikat? Huwa i'tiqadu jazim. Kita kena beriman mengatakan bahawa Allah Ta'ala ini menciptakan malaikat daripada cahaya. Itu cara untuk kita beriman dengan malaikat. Maksudnya macam mana? Kita beriman mengatakan Allah Ta'ala ini mencipta malaikat ini daripada cahaya. Dan malaikat yang Allah Ta'ala cipta itu bukanlah seperti manusia. Kerana malaikat ini tidak akan pernah sekali-kali melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk lakukan, maka malaikat akan buat sampai hari kiamat. Kalau Allah Ta'ala kata kepada malaikat, rukuk, maka mereka akan rukuk sampai hari kiamat. Kerana apa? Sebab mereka ini tidak akan sekali-kali melanggar perintah Allah Ta'ala. Itu kita kena beriman mengatakan bahawa malaikat adalah diciptakan daripada cahaya dan malaikat ini tidak akan sekali-kali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu rukun yang kedua. Okey, rukun yang ketiga, iaitu kita beriman dengan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Nabi. Kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Az-Zabur, iaitu kitab diturunkan kepada Nabi Daud AS. Yang kedua, kitab Taurat, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa AS. Yang ketiga, kitab Injil, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa AS. Dan yang keempat adalah Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Okey, tu rukun iman yang ketiga. Kita seterusnya iaitu rukun iman yang keempat. Kita kena beriman. Rukun iman yang keempat adalah kita beriman dengan Nabi dan juga dengan Rasul. Okey, baik. Kita kena tahu, kita kena percaya, kita kena tahu bahawa Rasul yang mesti kita, yang wajib ke atas kita untuk kita tahu ada berapa? Ada 25 orang. Macam mana kita nak tahu? Ada nasyid dia, kan? Macam mana kita kena hafal lah. Yang pertama, apa dia? Adam. Yang kedua, Idris. Nasyid sikit? Boleh nasyid tak? Boleh. Kita nasyid sama-sama, no? Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Hanya ada apa? Ada 25 sahaja. Mudah saja kamu boleh nasyid untuk kamu ingat 25 ni. Okey. Ni 25 orang Rasul yang mesti kita ingat, bermula dengan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang bawah ni, farqun bainan Nabi wa Rasul. Apakah beza di antara Nabi dan Rasul? Apakah beza? Beza Nabi dan Rasul, Nabi ini adalah insanun, seorang manusia, zakarun, lelaki, hurrun, yang merdeka, min bani Adam, daripada anak cucu cicit Nabi Adam, an muftirin, salimun an munfir tab'an, iaitu sejahtera daripada penyakit, daripada kecacatan, uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi untuk beramal, dan tidak diwahyukan untuk dia sampaikan. Tu mudah saja. Nabi dia beza dengan Rasul. Kalau Rasul ini Allah Ta'ala perintahkan untuk dia sampaikan kepada umat. Kalau Nabi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Apakah Nabi dan Rasul? Yang pertama, Nabi ni dia mesti seorang lelaki, dia mesti manusia. Dia mesti seorang lelaki. Kalau perempuan boleh jadi Nabi tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab syarat dia mesti manusia. Yang kedua, mesti lelaki. Yang ketiga, mestilah merdeka. Yang keempat, dia mestilah sejahtera anggota badan, tidak ada cacat. Dan yang kelima, dia diwahyukan oleh Allah Ta'ala untuk beramal. Tu Nabi. Dan Rasul mana? Rasul tambah lagi satu, iaitu dia mesti menyampaikan apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia untuk amalkan, maka dia kena sampaikan kepada umat dia. Tu maksud Nabi dan juga maksud Rasul. Jadi beza dekat mana? Beza kepada sampaikan sahaja. Sampaikan. Kalau Nabi tidak diwajibkan untuk sampaikan kepada umat. Tidak diwajibkan untuk sampai kepada orang. Kalau Rasul, diwajibkan untuk Rasul ni sampaikan kepada orang. Sampaikan apa? Sampaikan risalah. Maksudnya sampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Okey, itu rukun iman yang keempat. Rukun iman yang kelima, iaitu kita beriman dengan hari akhirat. Maksudnya macam mana? Kita beriman dengan segala apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi. Iaitu at-tasdiqu bikulli ma akhbarna bihillah wa rasulihi mimma yakunu ba'dal maut. Kita kena percaya apa yang Allah Ta'ala cerita, apa yang Nabi cerita, apa yang akan berlaku selepas daripada kematian. Iaitu kita lepas daripada mati, kita akan masuk dalam alam barzah. Kemudian kita akan dibangunkan. Kemudian kita akan berada di padang mahsyar. Kemudian kita akan dihisapkan, kita akan dihitungkan. Kemudian kita akan ditentukan oleh Allah sama ada kita nak masuk dalam syurga ataupun masuk dalam neraka. Semua tu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi dalam hadis Nabi. Jadi semua tu kita kena percaya. Tu maksud kita beriman dengan hari akhirat. Okey, baik, yang terakhir iaitu kita kena beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Bermaksud setiap perkara yang berlaku atas muka bumi ini semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada hikmah yang berlaku. Sama ada perkara itu baik atau perkara buruk yang berlaku kepada diri kita, semuanya ada hikmah, semuanya ada kebaikan dia, ada hikmah yang Allah Taala nak bagi. Okey, itu maksud kita beriman dengan takdir yang baik dan juga kita beriman dengan takdir yang buruk. Okey, seterusnya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Okey, macam manakah? Sebab apakah iman kadang-kadang tu naik? Sebab apa? Yang pertama, nampak ni, kamu tengok belah ni, belah kanan. Yang pertama, iman tu nak naik macam mana? Yang pertama, mestilah ta'allumul ilma. Mestilah belajar ilmu. Macam kita belajar sekarang ni. Bila kita belajar, kita akan rasa, bila kita belajar maka Allah Ta'ala akan campakkan keimanan ke dalam hati kita. Maka iman kita pun akan naik. Kita pun akan rasa untuk buat amal kebajikan. Kita pun akan rasa untuk buat benda yang baik. Kita akan rajin untuk baca buku. Itu maksudnya iman kita naik lah tu. Okey, tu yang pertama. Yang kedua,
cara dia adalah qiraatul Quran, kita kena baca Al-Quran. Yang ketiga, ma'rifatu asma'ullah, kita kena mengetahui tentang nama-nama Allah. Yang keempat iaitu kita kena ta'ammul siratul Nabi, kita kena baca, kita kena banyakkan membaca buku sirah Nabi SAW. Dan yang kelima, sebab untuk kita bagi naik iman kita adalah kita kena membaca cerita-cerita mengenai tentang orang-orang yang soleh. Tu 5 perkara yang boleh menyebabkan iman kita naik. Okey, apakah 5 perkara pula yang menyebabkan iman kita turun? Ada 5 perkara, iaitu yang pertama al-jahlun. Kerana apa? Jahil. Jahil maksudnya tak erti. Sebab apa tak erti? Sebab tak belajar. Tu yang pertama. Yang kedua al-ghaflah, iaitu orang yang lalai. Orang yang lalai ini kadang-kadang dia buat maksiat kepada Allah Taala. Maka disebabkan itu maka iman dia akan turun. Yang ketiga, al-i'radu bin nisyan, iaitu orang yang suka memungkarkan aib orang lain dan juga seorang yang pelupa. Okey, yang keempat irtikabul ma'asi, orang yang buat maksiat. Yang kelima hasad. Ni 5 ciri yang sebelah kiri kita ni, yang sebelah kiri yang saya baca ni adalah 5 ciri yang menyebabkan iman kita ni akan turun. Apa ciri yang pertama? Ciri yang buruk tu, yang pertama adalah jahil, tak belajar. Yang kedua adalah lalai, al-ghaflah. Yang ketiga al-i'rad wa nisyan, iaitu membuka aib dan juga seorang yang pelupa. Yang keempat melakukan maksiat kepada Allah Taala. Yang kelima al-hasad, iaitu hasad dengki yang berada dalam diri. Ni adalah 5 perkara yang menyebabkan iman kita naik dan 5 perkara yang menyebabkan iman kita turun. Okey, yang terakhir, perkara-perkara yang merosakkan iman. Ada berapa? Ada 4. Iman kita ni boleh rosak dan juga iman kita ni boleh baik. Iman kita rosak sekiranya yang pertama kita syirik, asyirkun billah. Kalau orang tu syirik kepada Allah, dia menduakan Allah Ta'ala, dia percaya ada satu kuasa yang sama kuasa dengan Allah, ataupun ada satu kuasa yang menandingi kuasa Allah Ta'ala, maka dia telah syirik kepada Allah Ta'ala dan iman dia pun rosak. Itu yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, al-inkaru bi risalah Sayyidina Muhammad, iaitu orang yang mengingkari risalah Nabi SAW, tak percaya dengan Al-Quran, tak percaya dengan hadis Nabi, maka iman dia pun akan rosak. Yang ketiga, adamul iman bil umur al-ghaibiyat, iaitu tidak beriman, tidak percaya dengan perkara-perkara yang Nabi cerita, tak percaya tentang alam barzah. Dia kata, hai, bila mati ke mati terus lah, bila mati ni tak ada apa dah, bila mati ni duduk dalam kubur, dia kata tak ada apa. Tu maksudnya dia tak percaya tentang adanya soal dalam kubur. Sedangkan kita belajar, kita mengaji, apabila kita mati maka kita akan masuk dalam kubur, dan dalam kubur akan ditanya, akan disoal. Apa dia kita antara soal dia? Ma rabbuka, kan? Siapakah Tuhan kamu? Ma nabiyuka, siapakah nabi kamu? Kalau orang tak percaya, dia kata bila mati ni mati, tak ada soal apa, maka bermaksud iman dia telah rosak. Tu yang ketiga. Yang terakhir iaitu dia meninggalkan tarkul ibadati kama umira kama amara biha Allah li'ibadatihi juhudan wa inkara laha, iaitu dia meninggalkan ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia dalam keadaan dia mengingkar perkara tersebut. Orang tanya, sebab apa hang tak semayang? Dia kata apa? Aku tak semayang disebabkan tak wajib. Kalau dia kata tak wajib, maka dia telah jatuh kafir dan iman dia telah rosak. Dia malas semayang, dia kata semayang tak wajib. Tu menyebabkan bahawasanya dia akan membawa kepada kerosakan iman. Okey. Ini 4 perkara yang menyebabkan iman seorang itu akan rosak. Okey, habis. Syukron. Saya harap kepada kamu semua, anak-anak pelajar sekalian, dapat memahami, dapat faham apa yang kita belajar pada hari ini mengenai tentang hakikat iman. Setakat itu saja perbincangan kita pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.